Assalamualaikum dan salam Oras. Hari ini kita ada satu tajuk tentang kapak. Maknanya dia kapak untuk membelah kayu, untuk merintih, untuk buat lubang, untuk memotong dan sebagainya. Selalunya kepada orang yang selalu masuk hutan, dia perlu juga bawa selain daripada parang dan pisau. Perlu dibawa sebab kapak ni dia secara asasnya dia dibuat memang bentuk dia berat. Dia punya mata kapak tu mesti berat dan tajam. Okey, kapak ni dia ada macam-macam jenis kapak. Rasanya ratus ataupun ribu kapak jenis dia di seluruh dunia. Hanya yang segelintir aja yang kita nampak, tahu dan pakai untuk seharian. Yang lainnya kita pun kurang pastilah. Yang ni macam-macam jenis kapak lah. Ada kapak keselamatan, ada kapak survival, ada kapak untuk memotong, untuk buat senjata, macam-macam lagi. Okey, secara asasnya kapak ni dia mesti berat lah. Okey, di depan saya ni ada 4 jenis kapak. 4 jenis kapak yang ada yang, tapi banyak yang saya buat sendirilah kapak ni. Dia macam-macam untuk kegunaan untuk masuk hutan. Selalu saya masuk hutan, saya tak bawa 4-4 ni. Saya bawa mana yang perlu kegunaan dia. Okey, jom kita kenalkan ini. Kapak ni dia, saya pun tak tahu panggil apa, tapi cara buat pun ni besi dia, besi ni spring ni. Kapak ni sesuai untuk menebam, merintih di kawasan yang sempit. Seperti macam mana yang kita tengok ni. Sesuai untuk kita merintih di kawasan sempit. Sebab apa? Sebab dia ni pendek. Kawasan kita nak tu dia bersemak-semak. Memang sesuai lah, dia pendek. Dan lagi satu, dia berat sebagai penukui. Kalau kita tebang pokok kecil-kecil, potong buluh ke, kita gunakan ini. Mata dia panjang sikit. Kalau mata dia pendek sini, bila kita pegang ni, bila kita takut sini, kadang-kadang kita terkena ujung jari ni, terkena tempat kayu ke mana. Itu pasal kita buat panjang sikit. Ni kawasan sempit memang sesuai. Ni kapak, mata dia lebar, pemegang dia bengkok sikit. Mata dia lebar sesuai untuk kita menebang. Dia nipis. Walaupun berat, kita tak berapa sangat kita letih bila kita menebang ni. Sebab kapak ni dia nipis. Dia punya batang ni di welding gunakan batang pipe lah. Tujuan ini kita buat lengkung ni sebab kadang-kadang bila dia licin, kadang-kadang bila kita tebang pokok, dia akan terlepas. Sekurang-kurangnya untuk jaga keselamatan, kita boleh buat ini. Jangan terlampau melengkung. Bila melengkung nanti kita susah pula nak menebang pokok. Ini pokok-pokok besar sesuai ni.
kita pegang yang ini. Makna kita hayun tu tak adalah terlepas. Itu pasal kita buat bengkok ni. Kita hayun macam ni. Yang ini tak perlu kita nak buat tebal di atas. Sebab tujuan kita nak menebang batang pokok yang sebesar-besar macam inilah. Sebesar ini sesuai, ataupun pokok lebih besar pun boleh lagi. Kalau pokok yang lebih besar, kita pakai chainsaw ataupun gergaji, lagi senang. Tapi ini untuk kegunaan, kita cerita tentang kegunaan kapak ni. Buat daripada batang dia besi. Dan lagi satu sebab kita buat besi, sebab tak mudah tercabut. Kadang-kadang kalau kita buat daripada tangkal kayu, kadang-kadang dia tercabut, terpelantin. Untuk segi keselamatan, lebih baik kita welding, kita buat macam ni. Okey. Ini pula kapak yang dibuat daripada penukul paku. Kapak yang dibuat daripada penukul paku, dia punya pemegang kayu. Pemegang kayu kita buat kecil di sini, tapi kita buat besar di sini. Tujuan dia boleh grip. Kita pegang besar ni, kita boleh grip. Tujuan dia kita buat kecil ni, tujuan dia untuk apa ni, membuat lubang dekat kayu ke, ataupun di pangkal-pangkal pokok kita nak buat lubang, kita gunakan ini. Itu pasal kita buatkan kecil. Maknanya kita panaskan, kita ketuk-ketuk, kita tajamkan, kita buat ini. Ini untuk merintih tak sesuai lah, terlampau, sebab dia terlampau kecil. Dan ini dia punya penukul. Maknanya kalau kita nak buat pengetuk apa, dia sesuai lah. Sebab kalau selepas kita buat lubang tu, kalau ada apa, kita boleh jadi bahan pengetuk. Lagi satu, dia ringan. Dia panjang dua jengkal. Sebab kita nak hayun dia, kita nak buat lubang tu. Inilah kapak penukul. Kapak dibuat dari penukul besi. Ni. Ni. Lagi satu kapak ni. Mata dia panjang. Mata 2 inci. Okey, yang ini sesuai untuk merintih. Makna merintih di batang-batang pokok, merintih daun. Bukan kapak-kapak lain tu tak boleh merintih, tapi sesuainya gunakan yang ini sebab dia nipis, dia tak terlampau berat. Dan untuk menebang pokok-pokok sebesar mata ni, mata ni sesuai lah, dia tak terlampau berat, kita tak letih lah. Kapak yang lain tu pun boleh juga menebang, tapi dia mungkin kita meletih kan. Kalau yang ini memang sesuai. Dia punya batang pun memang kita buat welding dan kita nampak melengkung ni. Tujuan dia tak licin. Kalau daripada kayu, mungkin dia grip dia kuat. Ini kalau badan berpeluh, tangan berpeluh, mungkin dia licin. Untuk merintih, untuk menebang batang pokok pun sesuai ni. Dan kalau kita nak buat lubang pun boleh, tak ada masalah untuk melubang. Tapi kita gunakan yang kecil tu. Kalau dah besar baru kita gunakan ini. Dia nipis ni.
Ini kita masukkan ratchet ni. Kita layarkan dia akan grip ni. Okey, cukup setakat itu saja. Okey, kita dah selesai penerangan tentang kegunaan kapak. 4 jenis kapak tadi. Pada yang siapa yang nak buat kapak tu, bolehlah kita buat di rumah. Macam mana yang kapak yang saya tunjuk tadi, kita boleh cuba. Efektif. Untuk kegunaan kapak ni, tentukan yang prinsip asas dia, jangan kita terlampau panjang, terlampau berat, itu dan terlampau kecil sangat. Sebab kegunaan kita selalu kalau yang masuk hutan, kita ambil kira juga tenaga kita semasa kita masuk hutan. Kita banyak gunakan tenaga, sedikit sebanyak ada efek pada kita punya kekuatan tubuh badan. Kadang-kadang kita terlampau letih, kalau terlampau berat sangat memang tak sesuai lah. Kecuali untuk kita buat kerja setempat, mungkin sesuai. Tapi kalau untuk bawa masuk hutan, pergi kemping dan sebagainya, mungkin kurang sesuai. Pisau, parang mungkin lebih sesuai. Okey, cukup setakat itu aja dan selamat mencuba dan Assalamualaikum dan salam hormat.